Sebab saya paksa husband saya menulis dan dia rasa memang dia terpaksa merelakan untuk menulis untuk menulis sebab saya ada web store saya sendiri. Dalam web store tu ada lebih kurang 2,000 lebih e-book dan saya telah menulis banyak 15 e-book bersama dengan beberapa penulis yang lain. Cuma pada malam ni saya ingin menyentuh bab berkaitan dengan saya kata tadi pemakanan dan juga beberapa fakta-fakta lain yang kita tidak tahu dan kita terpaksa abaikan sebab kita tak tahu. Jadi kemungkinan pada malam ni lepas daripada sesi sharing kita pada malam ni kita akan lebih cakna dan mengambil berat beberapa perkara. Okey, yang pertamanya berkaitan dengan kita menuju kepada healthy aging. Healthy aging di mana pada population sekarang ramainya di kalangan orang-orang yang berumur yang lebih daripada 60 tahun, yang menuju 40 ke 60 tahun dan kita nak memastikan yang golongan-golongan yang berusia ini termasuklah kita adalah sihat sebab insya-Allah kalau dipanjangkan umur lagi selama 20 tahun lagi kita hidup ataupun 40 tahun lagi kita hidup dalam kehidupan yang quality of life kita adalah quality of life yang terbaik. Sebab kita tak nak kita hidup lama tapi terpaksa terlantar atas katil, terpaksa diuruskan oleh orang lain. Jadi na'udzubillah, kita mengharapkan kita hidup yang lebih lama dan boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi yang pertamanya adalah berkaitan dengan kemakanan. Apa yang kita makan adalah membentuk diri kita sekarang ni. Yang kita tahu, saya nak maklumkan juga, sebenarnya kita dah ada satu food pyramid yang baru. Food pyramid yang baru ni kita dah bentuk untuk golongan dewasa. Nanti lepas daripada talk saya ni, sharing saya ni boleh masing-masing boleh google apakah bentuk pyramid yang baru. Jadi dalam pyramid yang baru ni dia sebenarnya sama juga bentuk pyramid dia, tapi dia mengubah suai sikit kepada kalau tengok food pyramid yang lama, di bawah tu adalah makanan yang berkarbohidrat ataupun sebab dulu kita kata okey kalau dah bawah ni piramid tu memanjang besar tu bermakna kita rasa kita boleh makan lebih banyak. Jadi dia dah tukar dia letak kat bawah tu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi bila tanya balik pada kita, cukup ke kita makan setiap hari buah tu, cukup ke kita ambil sayur setiap hari? Kita tanya diri sendiri. Saya rasa saya tak perlu tanyalah, boleh jawab sendiri-sendiri, boleh jawab cukup ke tak. Jadi bila dalam keadaan tidak cukup ataupun kita rasa dah cukup, alhamdulillah, kita tanya pula sama ada kita penyerapan selepas makan adakah semua diserap ke dalam badan ataupun sebahagian sahaja yang diserap. Jadi perkara-perkara ini kita perlu tanya pada diri kita. Terutama apabila kita sekarang ni PKP kan, berada dalam keadaan terpaksa berbumbung, duduk dalam rumah aja berbumbung. Jadi makan pun kadang-kadang lalu, kadang-kadang tak lalu kan. Kejap-kejap call food panda suruh hantar makanan. Sedangkan kita tahu yang kita masak sendiri tu lebih baik kan, lebih baik dan kita tahu apa yang kita masak tu dan apa yang kita nak makan. Tapi kadang-kadang dalam keadaan ada huruf M ni, malas ni, kita order makanan. Bukan tak baik, order bagus tapi apa yang kita order, yang tu yang memainkan peranan dalam seharian dalam kehidupan kita. Jadi perkara-perkara ini kita kena ambil berat, terutamanya apabila meningkat usia selepas daripada 35 tahun, kalsium yang ada dalam badan kita ni sebenarnya banyak juga kita gunakan semasa kita, kalau perempuan kita hamil, melahirkan, lepas tu kita menyusukan anak. Jadi kalsium-kalsium ini juga digunakan sepenuhnya diberikan kepada anak. Sampai satu tahap tu gigi dah nak luruh kan. Kadang-kadang cuba tengok, dah ada ke pakai gigi palsu? Dah ada pakai gigi palsu kan? Kan? Tu tanda-tanda tu tanda-tanda kemerosotan jisim tubuh. Kemerosotan jisim tubuh. Kenapalah dulu aku tak minum susu? Sebabnya kenapa? Selepas umur 35 tahun, penyerapan kalsium apabila dalam makanan kita makan tu pun dah jadi berkurangan. Persen dia sangat kurang. Lagilah kita tak terdedah kepada vitamin D ataupun cahaya matahari ataupun ada setengah orang dia terpaksa ambil suplemen untuk membekalkan kekurangan zat-zat dan juga mineral dan garam galian yang lain. Jadi perkara-perkara ni kita kena ambil berat. Okey. Tu jadi untuk tu adalah mukaddimah. Mukaddimah. Panjang dah mukaddimahnya pun. Sebab kalau bagi saya sembang seorang ni pun habis kot sejam. Jadi insya-Allah saya akan ditemani oleh my partner.
partner, roommate saya, Encik Amzari, Haji Amzari. Jadi selepas ni Haji Amzari akan merungkaikan beberapa fakta yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan hidup yang lebih berkualiti menuju ke arah healthy aging. Healthy aging. Sebab banyak benda dalam hidup ni kita nak buat. Betul tak? Macam sebab saya kata dia aim dia ada dia ada kawan dia kat sini. Hasman Nizam, dia kata nak bawa basikal, nak round basikal ni satu Malaysia. So dia kena sihat. Tu dia punya aim. Jadi apa kita punya aim? Kalau saya kalau orang tanya saya apa aim saya? Okay, aim saya nak sure nak sihat. Tapi kenapa nak sihat? Sebab saya ada anak-anak kecil lagi kan. Sedih lah kan kalau dia terpaksa kena ganti dengan mak lain kan sebab mati awal. Sampai ada satu peringkat tu anak datang sini. Umi, don't cheat dia kata kenapa? Tak nak mak lain. Jadi dia dah bagi warning. Saya pun tak nak mati awal. Jadi saya kena kekal sihat. Jadi itulah saya punya aim kan. Big why kenapa saya perlu sihat. Nak jaga anak-anak dan dalam masa yang sama insyaAllah kalau diberikan keizinan untuk pencen awal dan berkecimpung sepenuh dalam bisnes, why not kan? Jadi perkara-perkara itu kita kena tanamkan dalam diri kita. Kenapa kita perlu sihat dan apa sebenarnya yang kurang dalam diri kita, kita kena muhasabah balik satu-satu. Apa yang kurang, apa yang sepatutnya kita lakukan, semua tu sebenarnya sepatutnya kita dah listkan siap-siap. Dalam kita punya diary. Kalau ada diary lah sekarang ni dah ada note kan, iPad lah apa semua, kita kena senaraikan. Sebab bila kita tak senaraikan, kita tak nampak bahawa benda-benda berikut adalah penting. Adalah penting. Duduk dalam otak je kan, duduk fikir, tiap-tiap hari duduk berangan. Tapi benda tu tak note, tak catat. Jadi yang berangan tu angan-angan yang majening je lah kan. Jadi benda-benda tu kena catat dan kena ambil tindakan. Jadi itu juga sebabnya saya menjemput mak saya juga pada malam ni. Sebab Alhamdulillah sepanjang hidup dia umur 68 tahun sekarang ni kekal sihat Alhamdulillah dengan pelbagai cara ikhtiar. Bukannya kata duduk saja, sihat duduk saja, bukan. Jadi pelbagai ikhtiar yang mak saya dah lakukan untuk kekal sihat. Jadi kita dengarkan perkongsian juga daripada ibu saya, mak yang saya panggil Umi selepas daripada perkongsian daripada husband Cik Hasban. Okey, untuk seterusnya saya serahkan pada Tuan Haji Amzari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nur Syamlina. Okay, nama saya Amzari bin Abu Bakar. Sekarang ni berumur 42 tahun lah. Alright. Jadi apabila kita menginjak tua ni, apa yang kita nak kan? Kalau boleh, kalau kita tanya orang, semua orang lah, apa yang mereka mahukan kebanyakannya mereka hendak kembali muda. Kembali muda maknanya kembali bertenaga, kembali mempunyai kesihatan yang lebih baik. Okay. Kenapa pada usia yang semakin meningkat ni, kadang-kadang kita sedar banyak benda yang kita belum buat, yang kita belum selesaikan dan kita nak buat lah kan. Right. Jadi komponen kesihatan yang kita perlu jagalah daripada muda menghampiri usia yang semakin tua ni. Yang pertama kesihatan mental. Kesihatan mental ni kita perlu mendapat input-input ataupun bacaan yang baik. Baca Quran, baca buku yang bermanfaat dan sebagainya. Okay, kalau tengok movie pun orang kata movie yang memberi input yang berguna lah kan. Kadang-kadang kita tengok orang tua sekarang ni ada yang mengalami anxiety disorder dan sebagainya, kesan daripada penggunaan teknologi. Banyak baca WhatsApp, kemudian orang share berita-berita. Sebelum pandemik ni ramai orang share berita berkenaan dengan kemalangan kan, padahal kemalangan tu berlaku 200-300 km daripada tempat dia. Gambar orang putus tangan, putus kaki dan sebagainya, share kan. Orang tua-tua kita pun baca. Bila baca tu ada yang sampai takut nak keluar, takut nak naik kereta dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu kita kena jagalah, jaga apa yang kita baca supaya kita dapat menjaga kesihatan yang baik, kesihatan mental yang baik. Dan komponen yang kedua ialah kesihatan jasmani.
kita boleh dapat dengan melakukan senaman lah. Senaman dekat usia tua ni of course lah senaman ringan lah kan. Dan kepada yang nak maintain apa tu fitness, level of fitness, dia akan adalah senaman yang berbentuk kardio. Kardio ni untuk memastikan jantung pada tahap yang optimum kan. Jadi bolehlah apa berlari, jogging, berbasikal dan sebagainya. Tetapi kalau dah tua, dah banyak sakit dan sebagainya, yang ni perlu dapatkan apa ni nasihat doktor lah kan. Dia tak boleh dah lama tak bersenam dah lama tak bersenam, tiba-tiba kita terus nak bersenam. Tu yang ramai orang yang collapse kan. Okay. Macam apa Cik Puan isteri saya tu hari, dia confident dia boleh kayuh basikal, dah 2 tahun tak bersenam, rasa macam nak tumbang, nak pitam, nasib baik tak pitam kan. Okay. Dan yang keduanya pemakanan yang seimbang lah. Yang ini saya tak nak sentuh sebab apa, kita ada orang yang lebih pakar lah berkenaan dengan pemakanan yang seimbang ni. Dan kemudian kesihatan rohani kita boleh capai dari sudut ibadah dan juga meditasi. Alright. Okey, untuk kesihatan jasmani, perkara pertama yang kita perlu tahu ialah kita tahu tahap kesihatan. Setakat mana tahap kesihatan kita, perlulah kita pergi ke berjumpa dengan doktor dan kita buat medical check up at least sekali. Ada orang buat setengah umur dia buat medical check up 2 kali setahun kan. Daripada situ kita tahu kolesterol level kita, tekanan darah kita dan sebagainya. Ini sangat penting lah kan. Dan kemudian kalau boleh tapi saya rasa bukan perkataan kalau boleh lah, wajib ada dekat rumah kita benda-benda ni lah kan. Peralatan untuk mengukur tahap kesihatan kita. Blood pressure monitor sangat penting. Maknanya kadang-kadang kita rasa pening dan sebagainya, kita ambil ukuran, kita tengok berapa. Lakukan check up ni sekurang-kurangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali kan. Dan juga apa tu glucose monitor. Glucose monitor ni sebab family saya, arwah bapa saya kan, kebanyakan saudara-saudara saya ada apa tu kecil manis. Jadi kita jaga, kita ukur, kita ambil ukuran seminggu 2 minggu sekali kita ambil ukuran. Dan yang paling penting ni lah penimbang. Penimbang Jadi penimbang ni sekarang ni dengan teknologi yang ada, kita boleh beli penimbang yang dipanggil sebagai smart scale. Smart scale ni kalau tengok harganya taklah mahal. Ada yang kita boleh dapat dalam 100 lebih, 200 lebih kan. Dan bila kita timbang, kita boleh sync dengan apa telefon pintar kita, dengan handphone kita, dan kita boleh dapat data lebih daripada data berat badan kita. Nanti sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay. Dan untuk pemakanan seimbang, ini saya rasa fakta yang semua orang tahu kan. Saya just letaklah kat sini kan. Kita kurangkan pengambilan gula, garam, makanan berlemak, makanan yang berproses, nugget, burger dan sebagainya. Kita utamakan makanan-makanan yang sihat lah, yang diambil daripada sumber asli. Kalau boleh bercucuk tanam sendiri lagi bagus. Kan, sayur-sayuran kan, dan juga ayam, daging dan sebagainya. Okey, dan kita lebihkan protein, kurangkan karbohidrat. Dan kemudian kita makan dengan lebih sihat lah. Dan kemudian kita rujuklah pengamal perubatan. Sekiranya kita punya penyakit, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Dia ada dah tinggi, diabetes dan sebagainya. Okey, ini sebagai contoh. Ini saya nak cerita pasal orang lain, saya tak kerti. Kan, jadi saya ambil contoh diri saya sendirilah. Kan, 2-3 tahun lepas saya ukur kadar kesihatan kita ni, kalau dari sudut timbangan tu boleh katakan setiap hari. Jadi kalau tengok 3 tahun lepas, memang BMI saya dah menghampiri memang dah obes. Jadi kita pun dah cuak lah kan. Kita dah takut. Kita dah takut, dan kemudian kita rasa perubahan dia tu. Kita rasa tenaga berkurangan, ingatkan faktor umur kan. Kita rasa tenaga tu macam dah dipotong separuh kan. Tak.
kemudian kita cepat penat kan, cepat mengantuk, buat menghadap laptop baru apa ni setengah jam, sejam, dah nak tidur kan dan sebagainya. Okey, naik tangga pun dah mengah. Jadi yang ni yang penting. Kita tak boleh membiarkan diri kita, kalau kita sayangkan diri kita, kita tak boleh biarkan diri kita dalam keadaan sebegini. Kita perlu melakukan apa yang dipanggil sebagai intervention lah. Kalau tengok yang dalam apa tu, bulatan merah ni, petak merah ni kan, apa ni, satu BMI lah. Okey. Kemudian body fat, body fat penting untuk kita kurangkan. Setengah orang dia nak turunkan berat badan, tapi cara penurunan berat badan dia apa ni tidak sihat. Dia happy berat badan dia turun, tapi yang turun tu yang berkurangan ialah apa, muscle fat, muscle dia yang kurang kan, kadang-kadang lemak dia naik. Tu apa benda yang orang kata apa, yang tak bagus lah. Okay, kemudian apa ni, kita tengok visceral fat level, visceral fat kita. Benda ni semua keluar data dia dekat apa tu penimbang tu. Okey, visceral fat ni merupakan lemak-lemak yang terkumpul di sekitar hati, di sekitar organ kita. Visceral fat level yang bagus yang dicadangkan ialah 12 ke bawah, 12 ke bawah. Jadi macam saya perlu apa ni, improvekan lagi apa visceral fat saya ni, saya kena turunkan. Body fat rate pun saya kena turunkan kan. Jadi bila saya melakukan intervensi dan sebagainya, alhamdulillah benda-benda tu turun lah. Body fat turun sebanyak apa ni 2.5-3%. Nak turun 1% bukan senang kan. Bukan senang. Dan yang penting visceral fat tu turun dengan angka yang sangat menakjubkan lah. Kan, lebih kurang 3 poin. Nak turun 0.5 tu pun kadang-kadang mengambil masa berbulan-bulan kan. Jadi hari ni saya nak share apakah kaedah-kaedah strategi supaya kita dapat apa tu, dapat dia lah kesihatan yang seimbang. Kesihatan yang seimbang. Bukan berat badan yang normal, tak semestinya kita berada dalam kesihatan yang seimbang. Berapa ramai orang yang kurus yang apa mendapat serangan jantung dan sebagainya kan, dapat dah tinggi kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia punya apa tu tak seimbang. Alright. Okey, jadi intervensi yang kita boleh lakukan ialah satu, pemakanan yang seimbang. Ini kena rujuk apa pakar pemakanan lah kan. Okey, satu apps. Sekarang ni banyak apps yang kita boleh pakai dalam phone kita. Salah satunya ialah MyPlate. MyPlate untuk kira kalori. Bukan sekadar kalori, kita masukkan apa kita makan tu. Sebagai contoh nasi ayam kan. Bila kita masukkan nasi ayam tu, dia akan keluar berapa gula, berapa apa tu apa ni, garam kan, mineral, karbohidrat berapa, protein berapa value. Okay, kita boleh tengok kan. And then dia recommend lah daily intake kita berapa. Kadang-kadang dia beritahu, oh ni dah lebih, ni kena kurang, ni kena. So kita boleh adjust kita punya menu harian kita. Dan kemudian senaman, senaman of course, dan kemudian kita kena tukarlah perubahan gaya hidup. Kadang-kadang gaya hidup kita kita tidur lewat pukul 2-3 pagi kan. Ada benda-benda yang tak apa sihat. Jadi yang tu kita kena ubahlah. Dan kemudian apabila semakin berumur, kita perlu lakukanlah ini yang saya cadangkanlah terapi kan. Terapi ada terapi urutan, sauna, infrared, dan kemudian apa ni, pengambilan nutrien tambahan. Ini kita sama juga kena rujuk kepada dietitian lah. Okey, ini contohlah gambar-gambar saya tunjuk kan. Sauna, katil infrared, dan kemudian apa tu, massage chair. Harga dia mahal. Kan, massage chair ni kalau tengok paling murah pun yang berkualiti lah, yang berkualiti kan, 15-16 ribu ke atas. Yang bagus punya apa, 20 ribu kan. Sauna pun sama juga, kalau kita beli pun kita nak letak kat mana kat rumah kita kan. Sama juga dengan katil infrared ni. Okay. Jadi apa tu, saya sembang kawan saya semalam 24 ribu je kak. Jadi mahal lah.
Ini saya tanyalah, tahukah anda bahawa ada satu terapi yang mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan kita selalu abaikan, selalu kufuri nikmat ini. Kita terapi ubat yang Allah Ta'ala bagi ni kita tak ambil, padahal benda ni ada setiap hari dan kita tidak guna. Jadi jawapan dia, boleh tengoklah gambar tu kan. Gambar itu ialah matahari, cahaya matahari kan. Cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ni dia ada 3 komponen lah. Satu visible light yang kita nampak, dan kemudian ultraviolet light, UVA, B dan C, yang sampai ke bumi ni UVC lah kebanyakannya, dan kemudian infrared radiation. Jadi malam ni saya nak tekankan berkenaan dengan infrared radiation. Dia ada near, mid dan far infrared. Alright, kemudian ini detail berkenaan dengan UV lah. UV ni sedikit bagus untuk supaya badan kita, kulit kita menghasilkan vitamin D. Secara spesifiknya vitamin D3 lah kan. Tetapi kalau kita terdedah secara berlebihan, tengah panas dan sebagainya, sampai 5-6 jam kan, dia boleh merosakkan DNA kita dan mengakibatkan kanser lah. Kemudian komponen infrared. Komponen infrared ni ialah komponen yang sangat bagus dalam komponen cahaya matahari, yang mana dia mengandungi 3 sub lah, dibahagikan kepada 3 klasifikasi, iaitu near, mid dan juga far infrared. Dan kebaikan near dan far infrared ni sebab apa? Sebab dia boleh mengakibatkan proses yang dinamakan sebagai photostimulation dan juga photobiomodulation dalam sel badan kita. Jadi far infrared ni dia tenaga dia sangat kurang berbanding dengan visible light, apatah lagi dengan ultraviolet. Jadi dia tidak merosakkan DNA dan mendatangkan manfaat yang sangat besarlah kepada kita. Ini rujukan-rujukan lah, rujukan-rujukan kalau search dekat artikel, jurnal dan sebagainya, kebanyakannya saya ambil daripada PubMed kan. Banyak menceritakan berkenaan dengan kebaikan infrared ni kepada manusia. Ini lagi jurnal dan sebagainya. Baik untuk kardiovaskular, autoimmune, dan apa lagi? Tissue oxygenation, dan kemudian digunakan untuk terapi anti-inflammation. Kemudian ini dapatan baru lagi artikel ni tahun 2020. 2020 kerana apa? Kerana banyak dakwaan kebaikan daripada vitamin D ni, terlampau banyak kebaikan ni kepada badan manusia. Sebab apa? Sebab benda ni kita dapat daripada cahaya matahari. Tetapi ahli researcher lah, pekaji, dia buat kajian dan mendapati bahawa vitamin D ni sebenarnya gagal orang kata membuktikan kebaikan-kebaikan yang didakwa selama ni. Jadi mereka berpindah kepada kajian mengkaji red dan juga near infrared light untuk badan manusia lah. Kemungkinan besar benda-benda yang kita dapat yang baik daripada vitamin D ni bukan berpunca pada vitamin D, tetapi berpunca daripada infrared. Alright. Cahaya matahari pagi. Cahaya matahari pagi ni sangat beneficial, sangat berguna lah untuk kita. Ia digunakan sebagai apa? Untuk rawatan major depressive disorder. Maknanya anxiety, sedih, nak bunuh diri dan sebagainya kan. Mereka menggunakan infrared lah untuk rawatan tersebut. Walau bagaimanapun adalah kritikan kepada metod kajian dan sebagainya, tetapi ada dakwaan yang mengatakan far infrared ni berkesan. Iaitu kita tak nak komen lah kena kritikan tu kan, tapi ada kajian yang dilakukan. Dan kemudian far infrared ni digunakan juga kepada ahli sukan sebagai untuk recovery proses.
Maknanya ahli sukan atlet yang banyak menggunakan muscle dan sebagainya menggunakan terapi infrared ni, far infrared untuk recovery lah. Okey, ini kalau kita search infrared rays ni ada 16,000 artikel, banyak. Tapi kadang-kadang kita kita tak tahu tak cari. Kan? Itu yang apa kita tak tahu tu kan. Alright, and then benefit of sunlight ni dia ada both benefit dengan harms lah. The best is morning sunlight. Cahaya matahari pagi tu yang terbaik. Okay, daripada pukul 7 sehingga pukul 9 pagi. Okay. Selepas pukul 10 pagi, pendedahan secara berlebihan boleh mengakibatkan kerosakan lah pada badan kita. Dan kebaikan dia kalau kita rujuk pada website-website medical untuk penghasilan vitamin D, untuk weight loss, penurunan berat badan, and then untuk emotional well-being, untuk pembaikan eyesight, mata kita lah. Dan yang paling penting ialah repair cell. Repair cell ni maknanya sel-sel kita digantikan dengan sel yang lebih muda, dengan lebih pantas. Jadi seseorang itu akan bertambah muda. Bertambah muda, rejuvenate. Orang panggil, kan? And then kesan dia, akibat dia, dia berupayalah untuk menambahkan usia orang yang selalu keluar pagi, bersenam, beriadah, light recreation, orang kata di awal pagi ni, selepas subuh, kan? Okay. Dan kemudian dan dia digunakan juga sebagai treatment to many disease, including chronic disease. Chronic disease ni jantung, diabetes, kan? Apa lagi? High blood pressure dan sebagainya. Okay. Jadi researcher dia buat kajian, tengok kenapa apa yang menyebabkan matahari pagi ni, cahaya matahari pagi ni sangat baik. Kerana proses dalam sel badan kita ni yang dinamakan sebagai photobiomodulation daripada komponen infrared dalam cahaya matahari pagi. Itu daripada kajian-kajian mereka lah. Saya hanya mengutip-utip dan present sampaikanlah kepada kita semua agar mendapat manfaat, kan? Okey, macam mana kita nak mendapatkan treatment far infrared ni? Okey, kita boleh menggunakan peralatan, sebagai contoh lampu medical grade punya lamp memang mahal lah. Kemudian katil yang saya tunjukkan tadi, dan juga sonar yang far infrared lah, harga dia pun mahal. Dan ada satu lagi iaitu menggunakan baju yang diperbuat daripada ceramic emitting far infrared. Seramik dalam yang sangat halus, saiz dia nanopartikel, dimasukkan dalam serat benang dan dibuat sebagai baju. Dan baju ni apabila dipakai, haba daripada badan kita kan akan kena kat baju tu, kat serat benang tu, dan tenaga haba daripada badan kita ni akan diubah kepada tenaga far infrared dan dipantulkan semula ke badan kita. Sebab far infrared ni tenaga yang tidak nampak, Jadi saya ringkaskan daripada artikel ni panjang, kan? Dia menyenaraikan kesan-kesan baik. Artikel ni ditulis pada tahun 2012, dah lama kan? Dah lama. Dia menyenaraikan kesan-kesan lah ke atas kesihatan, daripada dia review literature eksperimen yang lain. Okey, yang pertama, far infrared ni boleh mengurangkan muscle fatigue. Maknanya kita buat kerja harian kan, malam bahasa kita lah, bahasa Melayu kan, orang cakap sakit urat. Tak, sakit urat. Tidur tu memang sakit urat. Esok nak bangun, susah ni nak bangun. Kan? Jadi boleh menggunakan terapi far infrared ni. Dan yang kedua ialah cancer terapi. Cancer terapi, kan? Hebat, dia orang test untuk breast cancer lah, kan? Dia mendapati far infrared boleh mengurangkan komponen yang dipanggil sebagai cytotoxicity. Dia boleh mengurangkan level tersebut. Benda ni bertanggungjawab kepada penghasilan sel-sel kanser.
Dan juga ada kajian yang mereka buat ke atas Arnab Arnab ni lah. Okey, mendapati bahawa 5-FRIC ni boleh mengurangkan inflammation ke atas arthritis. Jadi orang yang ada gout, arthritis ni banyak jenis. Kan? Gout ni salah satulah kan, panggil gout arthritis kan. Okey, yang dibuat kajian ialah rheumatoid arthritis. Okey. Dan kemudian 5-FRIC ni boleh repair cell damage due to X-ray radiation. Sebab apa pesakit-pesakit kanser ni dia terpaksa scan pakai X-ray dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan 5-FRIC ni untuk repair balik sel-sel yang rosak akibat daripada treatment menggunakan X-ray. Kemudian lactation. Ini isteri saya tak percaya ni. Betul ke? Kan? Paper ni kajian ni dibuat pada tahun 1990 oleh pengkaji Jepun. Menggunakan 5-FRIC treatment ke atas ibu-ibu mengandung, ibu-ibu yang bersalin, okey, yang sukar untuk mendapatkan kuantiti susu yang banyak lah kan. Dan daripada hasil kajian tu mendapati bahawa ada improvement daripada grup tu lah kan. 3/4 saya lah daripada berapa puluh responden. Kemudian weight reduction. Okey, kalau siapa yang gemuk dan sebagainya susah nak naik macam saya lah kan, gemuk. Sebab apa? Sebab memang kita mengaku zaman muda memang kita kurang keluar cahaya matahari pagi kan. 7 hingga 9 tu sibuk buat benda lain. Kalau hujung minggu kadang lepas subuh sambung tidur. Kan? Tak. Jadi rugi. Make sure kita lepas ni pukul 7 hingga pukul 9 pagi tu pergilah. Yang terbaik ialah daripada pukul 7 sehingga pukul 8 pagi. Kan? Kemudian weight reduction lah, Kemudian ini memang dibuat kajian weight reduction ni dia test ke atas orang yang obes, yang berat badan lah. Dan dia mendapati 5-FRIC ni dipakaikan baju 5-FRIC dia boleh mengurangkan saiz pinggang. Sebelum dia test tu dia ukur lah saiz pinggang, perut, punggung dan sebagainya, ada perubahan yang signifikan. Dia pakai selama 8 jam setiap hari, selama sebulan. Kemudian menstrual pain, kesakitan daripada akibat haid. Kemudian celluloid treatment, dan kemudian chronic foot pain. Ini siapa yang ada diabetes dan sebagainya selalulah bahagian kaki problem kan. Jadi boleh menggunakan 5-FRIC terapi ni untuk mengurangkan kesakitan di bahagian kaki. Right. Masa yang diberi kepada saya setengah jam. Tak apa, insyaAllah kita 10 minit habis. Bila kita mencari tema berkenaan dengan hidup lama, bahagia, happy, okay? Hidup lama, bahagia, happy yang tadi saya sebut tadi, emotional well-being dan sebagainya kan. Bila kita cari dalam teks Al-Quran, kita akan berjumpa dengan satu surah kan, iaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni mengisahkan berkenaan dengan pemuda yang larilah daripada pemerintah yang zalim. Okey, Allah SWT menidurkan mereka di dalam gua. Mereka ni berjumlah 7 orang semuanya. Dan ia merupakan bukti kekuasaan Allah SWT menghidupkan manusia selepas mati. Dan Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Allah Ta'ala pelihara manusia tu kan 300 tahun macam mana. Kan? Tidak dimamah usia hidup lama. Kenapa saya kata tidak dimamah usia? Kerana dalam surah yang sama juga, diceritakan bahawa bila pemuda ni bangun, dia tanya kawan dia, berapa lama kita tidur ni? Setengah jam kot, 1 hari kot, setengah jam atau 1 hari, betul tak? Kan? Kalau baca surah Al-Kahfi, kan? Maknanya kawan dia melihat perubahan kepada fizikal tu tidak berubah. Walaupun mereka tidur selama 300 tahun. Kalau dia bangun tu dah tua bangka dan sebagainya,
Betul tak? Dia akan tanya kawan dia, berapa lama kita dah tidur ni? 30 tahun kot, 40 tahun kot. Kan? Tapi dalam ayat dalam surah tu boleh buka cek balik tafsir. Kan? Dia tanya kawan dia, kita tidur mungkin setengah hari ataupun 1 hari. Jadi saya rujuk surah Al-Kahfi ayat yang ke-17 kan, di mana tema cahaya matahari pagi ni, cahaya matahari pagi, hidup panjang kan, dan juga dengan kesan-kesan kesihatan yang kita sebutkan tadi kan, emotional well-being dan sebagainya. Benda ni ada dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17. Saya bacakan tafsir dia. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit cenderung ke kanan dari gua mereka, dan bila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri. Sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu, yang demikian adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Jadi Tuhan bagi tunjuk bahawa kalau kita duduk dalam gua tu, kita nampak cahaya matahari pagi masuk. Dan mereka mendapat benefit of morning sunlight yang mengandungi komponen infrared tadi. Dan apabila matahari tu naik, cahaya tu tak masuk dalam gua. Dan mereka ni dilindungi oleh kesan-kesan harmful lah, kesan-kesan yang tidak baik daripada cahaya matahari yang tengah hari. Tengah hari. Sebab kalau kita baca cahaya matahari tengah hari ni boleh mengakibatkan penuaan, dipanggil sebagai photoaging. Kan? Dan apabila ia terbenam barulah cahaya itu masuk balik. Kan? Dan manusia penyelidik menggunakan ayat ini untuk mencari lokasi di mana gua tersebut. Kalau kita tahu lokasi tu, apa manfaat kepada kita kan? Tak? Setakat ni ada 6 calon lokasi, mereka pun bergaduh lah kan. Inilah tempatnya pemuda Al-Kahfi dan sebagainya. Dan dalam ayat yang sama Tuhan sebut, sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau kita baca ayat-ayat lain kan, kadang-kadang Allah sebut siapa yang diberi hidayah petunjuk, dia akan mendapat kejayaan, dia akan mendapat kemenangan, dia akan dapat macam-macam lah. Tapi dalam ayat ni Tuhan sebut kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan kebahagiaan dan matahari tadi ada dalam ayat yang sama. Dan sains telah membuktikan bahawa cahaya matahari pagi ni boleh menyebabkan merawat orang-orang yang disorder tadi, mental disorder ni kan. Right. Dalam ayat yang seterusnya, dan kau sangka mereka tidur padahal mereka dan kau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya di sebelah kanan dan kiri. Ini bagaimana Allah Ta'ala menjaga pemuda Al-Kahfi ni supaya kulit-kulit dia tu terdedah pada cahaya matahari pagi, dan juga untuk menjaga peredaran darah, dan yang penting ialah oksigen lah. Seperti gua ni lah, musang ni kan, serigala. Dia tidur tu mata dia tak tutup habis. Dia bila dia hibernate supaya oksigen tu boleh masuk ke dalam mata dia. Alright. Jadi itulah saya tanya balik kepada kita semua, muhasabah kita kan, berapa lama kita tidak terdedah pada cahaya matahari pagi, kita akan dapat tua sebelum umur, gangguan tidur. Bila kita tidur lewat kan, komponen melatonin dalam badan kita berkurangan dan imun badan kita menurun. Berat badan kita susah nak turun dan senang nak naik. Sebab apa? Metabolisme kita rendah. Dan kemudian kita akan ada masalah depression. Kemudian kita ada masalah-masalah yang lain lah. Dan kalau kita terdedah lebih pada cahaya matahari pun masalah juga. Dia dipanggil sebagai photoaging. Dia akan mengakibatkan penuaan, kanser dan juga DNA damage. Right?
Okey, buku ni buku saya yang itulah pasal mitos tu. Alright, kalau nak baca boleh baca, boleh beli. Ini kitaran hidup kita yang tidak normal. Kan? Pukul 7 hingga 9 pagi tidak terdedah dengan apa tu cahaya matahari pagi, jadi proses photo biomodulation tidak berlaku. Dan kemudian 9 hingga 11 malam tu kita bekerja lah semua dan sebagainya kan. Jadi badan kita bekerja, sel-sel badan kita rosak kan, dan perlu diganti. Bila kita malam tidur, badan kita memerlukan masa tidur rehat tu untuk pemulihan. Kalau kita tidur lewat pukul 2, pukul 3 pagi, lagilah kurang masa untuk pemulihan tersebut. Jadi kalau kita biarkan benda ni secara lama, makan tahun kan, 5-10 tahun, itu yang menyebabkan badan kita akan rosak lah. Kita akan tua sebelum umur. Right. Dan yang normalnya ialah pagi tu kita keluar, kita dapatkan apa tu cahaya matahari pagi, proses photo biomodulation tu berlaku kan. Kemudian malam tu kita tidur pemulihan untuk sistem imun kita, saraf, tulang dan juga otot. Walau bagaimanapun dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang ni, kita boleh mengembalikan tenaga kita boleh menjadikan diri kita muda remaja balik. Selaras dengan itulah teks Al-Quran yang saya sebutkan tadi, dan juga kalau research medical punya jurnal memang dia akan describe kebaikan morning sunlight dan juga kebaikan far infrared terapi kan. Pagi kita rejuvenate dengan cahaya matahari pagi. Kemudian malam kita boleh menggunakan pakaian yang mampu memancarkan far infrared ni. Dia nama dia dipanggil ceramic emitting far infrared. Okay, kita tidur menggunakan pakaian tersebut kan. Jadi proses pemulihan tu berlaku dengan lebih cepat, kan, dan kita melakukan benda ni setiap hari. Okay, kita menggunakan inilah teknologi hasil daripada penyelidikan saintifik. Alright. Jadi apa yang kita boleh dapat manfaat ialah kita boleh kita prolong kita punya proses rejuvenation tu, kita boost up. Okay, siang pun kita rejuvenate balik kan, dan kita boleh mendapat kesan semakin muda dan sebagainya. Okay. Ini bukan saya cakap, ini daripada artikel medical. Alright. Kesimpulan yang saya boleh dapat nak beritahu hari ni, malam ni ialah setiap penyakit ada ubat dia. Ini hadis, mafhum daripada hadis Nabi kan. Kebanyakan kita mencari ubat tu dalam bentuk pil, vitamin, kalau bentuk yang raw ni inilah makanan lah, herba dan sebagainya, akar kayu, tongkat ali lah nak mengembalikan tenaga. Bagi saya tak ada masalah lah kan. Jangan salah ambil ataupun dos yang berlebihan dah lah kan. Tetapi kita tertinggal berkenaan dengan cahaya matahari pagi ni. Yang ini penting lah. Rupa-rupanya cahaya matahari pagi merupakan ubat yang Tuhan bagi kepada manusia. Semua manusia, tak kira tua ataupun muda, tak kira pangkat, tak kira status, tak kira kekayaan dan sebagainya kan, boleh menikmati cahaya matahari pagi ni. Tak ada orang boleh halang, kecuali orang yang duduk dalam jail lah, dalam penjara, tak boleh buat apa. Kan? Alright. Jadi saya jumpa bahawa dia merupakan ubat kepada penuaan. Maknanya kita boleh orang kata maintain. Memanglah semua orang akan tua kan, tapi maknanya kadang-kadang umur dah 60, orang tanya, cik umur berapa? 60. Ingatkan 40. Macam tu kan. Alright. Okay. Jadi kita boleh prolong kebaikan ni, kebaikan cahaya matahari pagi ni dengan menggunakan pakaian infrared lah, yang boleh memberi manfaat sebahagian daripada cahaya matahari pagi, bukan sepenuhnya lah, sebab far infrared salah satu komponen cahaya matahari pagi ni dia ada lagi near dengan mid infrared. Alright. Jadi ini saya punya perkongsian pengalaman pengalaman peribadi lah kan. Tak,
Saya menggunakan seluar infrared ni Januari 2021 kan. Kemudian pada Februari 2021 bila ambil gambar tu nampak beza. Sebab apa? Yelah selalu pakai seluar kan. Pakai seluar tiba-tiba dah satu hari pakai seluar ni. Apa seluar ni dah tak muat kan. Dah terlampau longgar. Dah terlampau longgar. Paksalah ambil seluar yang zaman muda-muda dulu, nasib baik ada kan. Okey. Jadi saya punya pinggang daripada 44 turun ke 36. Sekarang ni 34. Kan? Saya pakai tiap-tiap hari selama daripada Januari sampai boleh kata tiap-tiap hari lah. Sekarang ni dah Jun kan? Dah Jun, 6 bulan. Alhamdulillah saya dapat rasa perubahan yang sangat hebat lah, yang berbeza lah. Jadi sebab tu saya mengambil keputusan untuk share lah pengalaman-pengalaman ni. Semoga tuan-tuan perempuan malam ni dapat manfaat lah. So saya pakai brand yang ni lah, kawan saya recommend ni, nama dia Aurora Pants kan. Okay. Ni kalau ada soalan lah. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, terima kasih sama-sama. Okey, mungkin saya kembalikan kepada Puan Pengerusi. Masa saya pun dah habis. Saya dah risau mak saya tertidur atas kursi. Okey, jadi alhamdulillah perkongsian yang baik bagi saya. Walaupun sebenarnya kata-kata mungkin orang kata dia macam ada konflik sikit kan. Konflik. Tapi sebenarnya bukan kita nak promote benda tu. Kalau benda tu yang kita pakai, yang kita guna, yang kita yang kita manfaatkan, tapi kalau betul benda tu something yang tak memberi manfaat, kita tak akan share. Sebab tu saya rasa sesuatu yang ilmu yang baru juga bagi saya, sebab bukan senang tau nak meyakinkan saya seorang nutritionist, walaupun saya tetap memperjuangkan makan perlu seimbang, suku separuh, tapi dalam keadaan kita makan, kita tahu dah apa yang kita makan, dalam keadaan kita makan, kita jaga segala-galanya, tapi ada something yang kita rasa boleh kita ikhtiar untuk menjadi lebih sihat dan lebih baik. Okey, untuk tu kalau bagi saya bercakap panjang lagi ni, mana mak saya? Umi, boleh ke tak ni? Papa tolong Umi. Okey, jadinya kalau kita dengar tadi perkongsian daripada husband tersayang, tiba-tiba je panggil sayang ni, ada sesuatu lah tu kan. Beberapa bulan kot baru guna, tapi mak saya produk ataupun dia kepercayaan, keyakinan dia bahawa dia perlu ikhtiar untuk sihat ni dah lebih 20 tahun. Kalau kira dia, mak saya ni lagi otai lah kan, dah 20 tahun. Dia percaya bahawa something yang berkaitan dengan infrared ni boleh membantu untuk dia sihat. Jadi macam tadi kita dah sembang-sembang dah kan Umi tadi, macam-macam dah cerita. Jadi malam ni jadi mungkin tak apa nak kecek Kelantan pun tak apa. Jadi saya perkenalkan mak saya ni cikgu, seorang guru, dah pencen, yelah sekarang ni dah umur 68 kan, tapi ada di sebalik bagaimana dia, alhamdulillah dia berikan kesihatan sehingga ke hari ini boleh lagi memandu ke sana sini 100 km pun tak ada masalah, bawa kawan ke hulu ke hilir, berkawan lagi, bersosial lagi, alhamdulillah. Jadi saya jemput mak tersayang dari kejauhan untuk kita saja mungkin nak cerita-cerita sikit macam mana pengalaman Umi mula-mula daripada kata sakit dulu awal-awal. Okey, boleh Umi? Special. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum semua. Nama makcik Siti Hawa binti Mak Hussein, berumur 68 tahun 4 bulan. Jadi makcik bagi tahu sejarah kesihatan makcik dulu. Makcik ni pelik sikit. Umur 41 dah menopause. Jadi
makcik terpaksa refer kepada hospital USM dan didapati dia kata makcik ni kekurangan hormon perempuan, estrogen ke. Lepas tu dia bagi obat supaya datang balik hit kita. Jadi makcik pun amalkan selama 1 tahun. Lepas tu makcik rasa makcik cuba tak mau makan, tak mau telan ubat tu. Lepas tu hit tak datang. Lepas tu makcik cakap dekat doktor, doktor saya tak mau makan dah ubat macam macam hit tu datang dipaksa. Lepas tu doktor kata, tak apalah makcik, tapi makcik kena ingat 10 penyakit akan datang kepada makcik. Dia pun bilanglah darah tinggi, jantung, sakit-sakit badan. Banyaklah, tak ingatlah makcik 10 perkara. Lepas tu, tapi doktor standby obat lain supaya penyakit-penyakit yang dia sebut tu tak datang. Jadi makcik amalkan apa yang doktor bagi obat tu, makcik betul-betul patuhlah. Lepas tu alhamdulillah lah jadi stable. Di samping tu makcik juga buat aerobik, buat aerobik apa macam anak menantu sebut tadilah, maknanya jaga kesihatan. Dah tahu dah kita akan datang penyakit lagi. Lepas tu makcik pencen tahun 2009 pencen, umur 55 pencen awal. Lepas tu lebih kurang 3 tahun rasanya kawan datang kat rumah. Dia ajak makcik pergi dengar ceramah kesihatan dia yang dia nak sampaikan kepada orang ramai di kedai lalak. Jadi makcik pun ikutlah kawan tu. Okay. Lepas tu dia perkenalkan benda stalking. Dia suruh makcik di tempat ceramah tu lah. Dia suruh makcik genggam stalking tu. Lepas tu bila makcik genggam tu, rasa macam warik-warik, macam binatang, benda hidup terkena di tangan kita masa kita genggam stalking tu. Benda-benda yang makcik sebut tu, stalking tu, dia kata ada sinar inframerah apa. Lepas tu dia suruh pakai ada nota ke tu? terbus. Baca nota ke tu? Ya apa? Tajuk tulis lah sikit-sikit. Lepas tu dia suruh pakai terbus. Terbus lepas tu dia bagi ceramah lah. Lepas tu dia kata, tu ngatuk lah tu dia kata. Maknanya kesan dia ada kan, nampaklah ada kesan dia. Jadi makcik pun beli 1 set. Kecuali baju makcik tak beli. Bila makcik beli, makcik tak sayang duit lah, sebab makcik pakai prinsip kesihatan tidak boleh dibeli kan. Maknanya kita kena jaga sungguh-sungguh. Ya, kita habis duit pun. Lepas tu makcik pun beli 1 set. Sentiasa pakai lah. Pakai. Pergi ke mana pun pakai. Kalau pergi ke Mekah pun bawa. Hari tu anak ajak saya masa dia master tu duduk di hotel, bawa. Jaga anak dia pun saya bawa sehingga hilang 1 pasang, 1 sebelah di hotel benda tu. Jadi saya sentiasa amal lah. Lepas tu kesan dianya mungkin dah semuanya dari Allah semua, sebab tu Allah yang izinkan. Sama ada benda tu berjaya ke, kita tak boleh kata yakin dengan sepenuhnya dengan benda tu. Maknanya kalau Allah tak izin tak jadi. Jadi alhamdulillah lah setakat ni sakit kepala apa tak ada. Lepas tu buah najis pun awal apa semua. Lepas tu makcik pun tahu orang kawan-kawan dah kata macam pelik lah makcik ni. Sampai ada satu tahun lepas makcik bawa 2 orang kawan
suami hantar ke rumah saya untuk bawa dia tu. Satu lagi makcik ambil dia di tengah jalan di Nilampuri untuk pergi ke mana? Di Kuk Lanah tu. Di college community, dekat college community untuk pergi koperasi semik. Lepas tu bila balik pulang dia heran lah tengok masa makcik bawa memandu tu memang berpakaian lengkap lah, kena pakai lah benda-benda tu. Sehinggalah dia terasa nak juga. Jadi maknanya kita tidak mengempen apa-apa, ya tengoklah keadaan kita tu. Gitulah. Jadinya Lagi Umi ada apa lah, lagi Umi? Lagi Umi ada apa lagi? Batu lah. Lepas tu di samping tu makcik penuh berusaha. Makcik pergi on the best. Makcik beli alat untuk pemanas tidur atau pemanas tu. Dia boleh kontrol lah berapa suhu, berapa lama. Jadi malam tidur dengan benda tu jadi ringan badan apa semua. Jadi kita kena berusaha. Lepas tu makcik beli juga di on the best tu iron ball, dia panggil iron ball. Sekarang ni pakai ni takut tak boleh bercakap ke apa. Nak suruh gagah ni. Ya, iron ball ni rata untuk cas badan kita. Dia kata dalam badan kita ni ada 6.0 voltage elektrik. Jadi kalau kita pakai iron ball tu biasa untuk kulit kita tu dia cas balik badan kita. Menambahkan cas sebab bila tua tu ia akan berkurangan. Jadi saya sepenuhnya berikhtiar lah. Tu di samping tu juga doa-doa apa kita kena amalkan lah. Apa-apa doa semua orang tahu tapi rajin atau tidak lah nak amalkan tu. Jadi gitulah hak makcik buatnya. Pemakanan tak berapa tekan, tidak istiqamah lah pemakanan. Ada susu apa I'm sure. Ada lagi tu tapi tidak istiqamah juga. Maknanya gitulah kena jaga. Ni hilang. Gambar. Okay, minta maaf. Tu signal nak suruh tidur dah ke? Okey, okey tak apa. Kalau ada soalan Kalau ada nak tanya. Cikgu. Minta soalan daripada student. Ada nak tanya makcik ni. Bukan selalu ni, jarang-jarang. Ada idea. Tak ada. Nak belajar ilmu pun tak apa juga. Okey. Tak apalah, saya pun nak share juga. Kini waktu saya bersalin hari tu, sebab masa pun tak berapa ada dah. Bersalin hari tu, kini mak saya ni, dia bawa semua barang-barang yang dia ada kan. Maksudnya kan mak beli daripada head to toe, yang infrared punya barang ni kan. Lepas tu dengan macam-macam lah bawa. Sebab saya dalam pantang dan dalam masa yang sama, saya ada blocked up kan. Masa tu ada susu tersumbat. Sangat sakit, demam semua. Jadi mak kata letak je dekat dada ni. Lepas tu dengan ikhtiar tu Allah bagi, alhamdulillah sebenarnya. Saya pun masa tu dia macam percaya tak percaya lah kan. Tapi sebab mak sangat yakin bahawa Allah tu adalah ikhtiar yang Allah bagi. Jadi saya letak lepas tu alhamdulillah. Esoknya memang flow susu tu baik, bagus, alhamdulillah. Jadi ikhtiar gitu jugalah yang kita yang kita perlukan, sebabnya kita tahu bahawa Allah bagi sesuatu tu kat dunia ni bukanlah sia-sia kan, bukanlah satu benda yang sia-sia. Jadi terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebab ni nanti Papa jealous, lepas ni Papa sharing Papa pula kan. Okey, insyaAllah. Sekarang ni kita dah hampir pukul 11, 5 minit. Pukul 11, 5 minit. Ada apa-apa soalan ke ataupun ni Tuan Haji Amzari nak simpulkan apa-apa sebelum kita berakhir? Saya dah buat kesimpulan tadi berkenaan dengan kebaikan terapi far infrared lah yang disenaraikan tadi. Memang salah satunya bahagian penyesuaian tu lah kan.
Dan kemudian bahagian pemakanan seimbang mungkin kita boleh ada satu lagi sesi talk selepas ni kot. Itu ya mungkin Puan Syamlina lah lebih sesuai sebab dia sebagai pegawai zat makanan. Kan. Jadi saya rasa semoga benda yang saya share malam ni dapat memberi manfaat, especially itulah kepada siapa yang nak weight loss dan sebagainya. Boleh contact kami cuba bantulah kan, dan juga benda-benda lain lah. Okey. Jadi saya serahkan balik kepada puan pengerusi. Terima kasih banyaklah kerana sudi join diskusi pada malam ni. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan semua lebih sihat, bahagia dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah sesi kita pun dah berakhir. Jadi poin penting pada malam ni yang pertama adalah jaga makan. Yang tu saya tak kesampingkan, memang saya akan tekankan betul-betul. Yang pertama adalah jaga makan, mengambil makanan seimbang, mengikut suku-suku separuh, tu lebih afdal dan memang wajib. Okey, itu satu. Yang keduanya, tidur perlu cukup. Tidur kena cukup. Yang ketiga, sihat mental dan juga fizikal. Macam mana untuk sihat fizikal? Ikhtiarlah macam mana pun untuk menjadi sihat. Jadi malam ni sebahagian saja yang kita kongsikan, iaitu kebaikan yang kita tidak tahu sebelum ni, ataupun kita buat-buat tak tahu, buat-buat bodoh Jadi kita dah cerdik lah malam ni kan. Dah boleh ceritakan pada orang lain, sharing kepada orang lain supaya dia lebih manfaat. Okey, terima kasih banyak kehadiran kita lebih daripada 24 orang tadi. Dan for sure yang tutup video ni tak akan buka dalam video. So tak apa, saya screenshot je mana-mana ada untuk kita jadikan kenangan. Okey, untuk sesi-sesi seterusnya insyaAllah kita akan war-warkan juga beberapa sesi, sebab saya ada 15 buah buku e-book, saya akan bedah semua e-book saya. Dan hari Ahad ni insyaAllah akan berkongsi berkaitan dengan persediaan slide Viva. Slide Viva untuk postgraduate yang mana ada student boleh war-warkan. InsyaAllah saya akan berada live pada hari Ahad ni pada 10 pagi. Okey, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi dan maaf banyak, dan terima kasih banyak Umi, Papa kerana hadir, adik-adik yang lain support dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih jiran. Dan okey, terima kasih. Ada kat tangan ni. Ada orang kat tangan. Nak tanya cikgu mana? Ada yang tanya ke? Ada ke? Tak, tersilap. Tersalah slide. Kat tangan babai kot. Okey. Terima kasih banyak ya. Okey, dengan itu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berhujung minggu. Terima kasih atas pengisian. Terima kasih Kak Zul join. Itulah lama tak jumpa. Itulah. Ida, terima kasih Ida. Student yang bagus. Awal lagi masuk. Terima Kak kasih. Suha, terima kasih Kak Suha. Nanti apa-apa Kak Suha boleh ni lah PM ke P. Tadi kan dah tahu dah sikit sebanyak yang Kak Suha tanya tu kan. Okey, terima kasih. Okey, welcome. Okey. Apa-apa PM Puan Syamlina. Bapa nak cerita nanti sesi bapa standby ya. Terima kasih banyak Umi. Boleh tidur lena dah. Tak bunyi suara dah. Okey. Pukul 9 lebih dah. Sama tidur pukul 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada bapa tu atas katil dah. Tak ada dah. Okey tu Bek Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih. Salam. Apa tanya tu? Ya, nanti Umi lagi tu. Okey. Dia dah.